Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita mulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab. Hadiahkan bacaan kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan mereka semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر يا كريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. Alhamdulillah, tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dikurniakan rahmat dan keampunan kepada kita. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan kita sekarang semua dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung bacaan kitab fiqh sirah. Okey. Perbincangan kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu tajuk rundingan dan tawaran. Muka surat 129. Menurut apa yang diceritakan oleh Ibnu Hisham daripada Ibnu Ishaq bahawa pada satu masa Utbah bin Rabi'ah, salah seorang pembesar Quraisy yang bijak dan jauh pandangannya, telah menawar kepada Quraisy semasa dikelak mereka dengan katanya, "Wahai sekalian umat Quraisy, mahukah kamu sekiranya aku pergi bertemu Muhammad untuk menawarkan beberapa tawaran? Semoga beliau menerimanya dan dengan demikian kita tidak lagi terancam dengan seruan agama baru itu." Mereka sebulat suara bersetuju dengan pendapat Utbah tadi. Memang tepat dan benar sekali pendapat saudara itu dan jalankan segera, jawab hadirin. Dengan tidak membuang masa, Utbah pun tibalah di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disambut baik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utbah pun membuka hasrat hati dan kaumnya. "Wahai anak saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahawa engkau adalah sedarah sedaging dengan kami, berasal dari keturunan dan baka yang mulia, dan seperti yang diketahui ramai bahawa engkau telah membawa suatu ajaran baru, memecahkan kaum puak kita di samping engkau selalu mengolok-olokkan dan memperbodohkan penyembahan berhala. Maukah sekiranya aku tawarkan beberapa perkara? Semoga engkau dapat menerima sebahagian darinya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, "Katakan ya Abul Walid, saya cuba mendengarnya." Jadi pada kali ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bacaan kitab kita ini ialah nak membicarakan bagaimana di kalangan orang-orang
kafir Quraisy ini yang tidak berhenti untuk nak menyekat dakwah yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa cubaan sebelum ini tidak berjaya, akhirnya timbul idea di kalangan orang Quraisy ini yang bernama Utbah bin Rabi'ah, sebab Utbah bin Rabi'ah ini dia adalah seorang yang mahir dalam ilmu berunding, ilmu untuk bercakap, kan? Jadi dia telah menawarkan diri untuk bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi membincangkan beberapa tawaran yang hendak disebutlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangkaan mereka bila tawaran-tawaran yang akan dikemukakan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan bersetuju menerima tawaran-tawaran tersebut. Mari kita tengok apa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Utbah bin Rabi'ah menyebutkan beberapa tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Utbah bin Rabi'ah dah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Utbah pun menyebutkanlah tawaran-tawaran yang mereka nak bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tawaran ini dengan syarat Nabi kena berhenti buat kerja dakwah. Kan? Jadi sekiranya tujuanmu membawa agama baru ini untuk mendapatkan harta kekayaan, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami untuk kamu, sehingga kamu menjadi seorang yang lebih kaya daripada kami. Ini antara tawaran. Yang pertama, Utbah bin Rabi'ah kata dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tujuan kamu duduk buat kuliah, buat dakwah, sebarkan agama baru ini adalah dengan tujuan kamu nak jadi orang kaya, kata Utbah bin Rabi'ah, kami boleh jadikan kamu sebagai orang yang paling kaya di kalangan kami. Ini tawaran yang pertama, tuan-tuan. Okay. Seterusnya, tawaran yang berikutnya. Sekiranya engkau bermaksud untuk mendapatkan kemuliaan, maka kami bersedia bila-bila masa melantik kamu sebagai ketua kami. Sebagai ketua kami. Sekiranya engkau ingin menjadi raja, yang demikian pun kami bersedia untuk mempertabalkan engkau sebagai raja. Kan? Ini tawaran yang sangat eksklusif dikemukakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kamu sibuk buat kuliah, adakan tazkirah, berdakwah, sana sini menyebarkan ajaran Islam ini, sebab kamu nak jadi ketua, kan? Andaian daripada Utbah bin Rabi'ah boleh jadi kamu ni nak jadi ketua kot, kan? Tak apa, kata Utbah bin Rabi'ah, di kalangan kami boleh melantik Nabi ni untuk menjadi ketua kalau itu yang Nabi inginkan dalam kerja dakwah Nabi itu. Kemudian yang ketiga, tawaran yang ketiga, sekiranya segala tawaran tadi semuanya engkau tolak, maka yang terakhir sekali kami bersedia membelanjakan harta kekayaan kami untuk mencari tabib, merawat engkau hingga sembuh. Tawaran yang ketiga, kalau semua tawaran yang dikemukakan tadi Nabi tak nak terima, kata Utbah bin Rabi'ah, boleh jadi engkau tak sihat, boleh jadi engkau sakit, tak apa, kami boleh mencari tabib yang hebat untuk merawat penyakit kamu. Tak apa, walaupun terpaksa membelanjakan duit yang banyak demi untuk merawat penyakit yang dihidapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu 3 tawaran, tuan-tuan. Yang pertama tadi tawaran untuk menjadi orang kaya. Yang kedua tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pangkat. Yang ketiga, mereka menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doktor pakar, kan? Doktor pakar. Setelah itu,
Selepas Rasulullah dengar tu tadi, Utbah bin Rabi'ah pun dah habis dah mengemukakan tawaran. Rasulullah kata, apakah sudah habis segala hasrat yang hendak dicurahkan itu? Ada ke lagi maksudnya? Nabi tanya kepada Utbah, tawaran-tawaran yang lain. Jawab Utbah, ya. Jawab Utbah, ya. Maka sambung Rasulullah, sekiranya demikian, maka dengarkanlah dariku pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacakan beberapa ayat-ayat Al-Quran daripada surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim, tanzilum minarrahmanirrahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun. Basyiran wa nadhira. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqr wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Basyiram mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh wa wailul lil musyrikin. Jadi bila Utbah bin Rabi'ah dah selesai menyatakan tawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kini giliran Nabi pula memberitahu kepada Utbah bin Rabi'ah. Apa yang Nabi bagi tahu kepada Utbah bin Rabi'ah? Nabi menyebutkan ayat Al-Quran daripada surah Fussilat, ayat 1 sampailah ayat yang ke-6. Okey. Maksud dia, Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kitab yang menjelaskan ayat-ayat dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling daripadanya. Mereka tidak mahu mendengar. Mereka berkata, hati kami berada di dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru. Apa yang kamu seru kami kepadanya. Dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu sesungguhnya, kami bekerja pula. Katakanlah, bahawasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada Allah, dan mohonlah apa pun kepada Allah. Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. Ya? Ini ayat Nabi bacakan kepada Utbah bin Rabi'ah. Ayat yang Nabi baca ni ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran ni dalam bahasa Arab. Utbah bin Rabi'ah, tuan-tuan, bila dia dengar Nabi baca ayat ni, dia terus faham maksud ayat ni. Dia bukan macam kita. Kita ni kurang kepahaman sebab Al-Quran tu bahasa Arab. Kan, kita orang Melayu, cakap Melayu. Jadi kalau cakap bahasa-bahasa Arab ni hanya sedikit kita boleh lah, kan. Kalau banyak-banyak kita pun nganga tak faham apa maksud mesej yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Tapi berbeza bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membaca ayat-ayat Al-Quran ini kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah ni orang Arab. Bila ayat ini dibacakan kepada dia, dia terus faham maksud ayat ni. Wah, ayat ni memang hebat betul, kan? Ada dalam ayat ni ancaman bagi orang yang degil, tak mau dengar nasihat, maka tunggulah kecelakaan yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mempersekutukan. Maksudnya, menjadikan benda lain selain daripada Allah sebagai Tuhan mereka. Maksudnya, di kalangan Arab Quraisy ini ketika itu memang menjadikan sembahan berhala sebagai Tuhan mereka. Kan? Sebab tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengajak mereka supaya meninggalkan sembahan berhala. Sembahan berhala ni adalah perbuatan syirik. Mereka marah kepada Nabi, kan? Dia kata Nabi ni memperolok-olokkan agama sembahan mereka. Nabi juga mempelekeh agama yang telah menjadi sembahan datuk nenek moyang mereka. Sebab itulah tuan-tuan, mereka ni sangat marah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi mengajak mereka supaya meninggalkan perbuatan syirik. Jangan menyembah kepada berhala. An'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah kepada Allah. Tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Tapi seruan itu telah mendapat tentangan daripada masyarakat Quraisy ketika itu. Baik, Utbah pun mengikuti bacaan Rasulullah itu hinggalah sampai kepada ayat, kemudian Nabi sambung lagi tuan-tuan bacaan tadi sehinggalah sampai kepada ayat yang ke-13. Kan? Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqah adi wa samud. Nabi kata jika mereka berpaling, dah bagi nasihat tak mau nak dengar, degil, kan? Sebagaimana yang disebutkan tadi, dalam telinga mereka tu ada sumbatan, cakap apa pun tak boleh nak terima, kan? Walaupun duduk dekat tapi seolah-olahnya tak boleh nak kerana dipisahkan dengan dinding. Hati mereka telah tertutup rapat. Maka Nabi baca ayat yang ke-13 daripada surah Fussilat ini, aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti yang menimpa kaum Ad dan Samud. Bagaimana keadaan kaum Ad dan kaum Samud yang derhaka kepada perintah Nabi mereka. Apabila Nabi menyeru kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni buat main-main, mereka ni degil, kan, mempelekeh ajaran yang dibawa oleh Rasul mereka. Akhirnya kaum Ad dan kaum Samud ini telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Utbah bila dengar Nabi baca ayat ni, terus jadi lain macam tuan-tuan. Utbah menutup mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, memohon supaya berhenti bercakap. Dah cukup dah. Tak sanggup dia nak mendengar Nabi nak meneruskan bacaan ayat Al-Quran ini. Pasal apa? Utbah bin Rabi'ah ni faham maksud daripada kata-kata ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebiji-sebiji apa yang Nabi sebut kena atas kepala dia, kan? Dia faham. Tengok orang faham tapi tidak semestinya beriman. Kadang dia faham tapi dia tidak beriman. Yang baiknya faham dan akhirnya beriman. Dengar tapi tak nak taat. Kita nak dengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Kan? Kalau sami'na tapi wa asoina. Dengar tapi tak nak taat. Ini perangai Yahudi. Ya, perangai Yahudi dia dengar tapi sorry lah, nak ikut sorry, kan? Pasal apa? Pasal Nabi yang bawa ajaran yang baik ini bukan daripada kabilah dia, bukan daripada bangsa dia. Dia tahu kebenaran yang dibawa oleh Nabi ini, tahu, kan? Sebab dia dah baca dalam kitab mereka, kitab Injil, kitab Taurat, ada cerita berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Tetapi apabila mereka berjumpa dengan Rasul, Nabi mengajak kepada mereka supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak nak beriman. Disebabkan apa? Disebabkan sentimen bangsa. Kerana Nabi ni bukan daripada bangsa mereka. Kalau Nabi ni daripada kalangan bangsa mereka, sudah pasti mereka akan beriman dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekadar dengar tapi tak nak mengikut, tak nak taat, ini perangai Yahudi. Kan? Sifat orang yang beriman, sami'na wa ata'na. Bila dia dengar, dia taat. Jadi Utbah ni tak sanggup nak mendengar bacaan yang Nabi nak baca yang seterusnya. Dia cakap sudah. Tak sanggup dah dia nak mendengar
bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa itu tuan-tuan telah menyebabkan Utbah balik begitu je. Tak berjayalah close Nabi ni, kan, untuk berhenti daripada berdakwah ataupun mengajak Nabi ni masuk dalam kumpulan mereka. Itulah harapan daripada kaum Utbah bin Rabi'ah ni. Bila Utbah bin Rabi'ah pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya kalau Nabi tak masuk kumpulan mereka, Nabi akan berhenti daripada memperbodoh-bodohkan sembahan mereka selama ini. Nabi berhentilah, kesimpulan dia Nabi berhenti buat kerja dakwah ni. Itulah harapan mereka setelah menghantar utusan mereka untuk berunding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka ingat tawaran-tawaran yang dikemukakan kepada Nabi itu kalau kena kepada mereka, wah takkan tak nak terima. Kan? Tawaran tu tawaran yang sangat lumayan, jadi orang kaya. Siapa tak nak jadi orang kaya? Semua orang nak jadi orang kaya. Siapa tak nak pangkat? Semua orang nak ada pangkat besar. Kan? Kerana dia tahu dengan ada harta kekayaan, dia boleh dapat apa saja yang dia nak. Dengan pangkat, dia boleh buat apa saja. Kan? Dia faham macam itu. Tetapi berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa mesej Islam ini bukan tujuan untuk dapatkan kekayaan. Kalau Nabi nak jadi orang kaya, tuan-tuan, Nabi lebih boleh menjadi orang kaya dengan tanpa bantuan daripada manusia ini. Kan? Nabi boleh menjadi orang kaya tanpa dengan bantuan daripada manusia-manusia di sekeliling dia. Kalau Nabi nak pangkat, kan, tak ada masalah pun sebab Nabi ni daripada kaum yang mulia, kan, kaum Quraisy, kan, kaum yang mulia. Kalau Nabi nak, Nabi memang boleh jadi ketua. Tapi Nabi tolak semua tawaran-tawaran itu. Sebab apa, tuan-tuan, punca utama Nabi menolak tawaran itu? Walaupun tawaran-tawaran itu Masya Allah sangat hebatlah, jadi orang kaya, kan, dengan cara yang mudah. Kan, orang semua akan kumpulkan kekayaan, berikan kepada Nabi kekayaan mereka sehingga Nabi menjadi orang yang paling kaya. Nak lantik Nabi jadi ketua, kan, bahkan nak jadi raja pun mereka boleh menabalkan mereka untuk menjadi raja. Tapi dengan syarat Nabi kena berhenti daripada berdakwah. Ini syarat ni. Itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak apalah, tak payahlah bagi harta kekayaan. Tak apalah, tak payahlah bagi kat Nabi ni pangkat. Kan? Kenapa? Kerana Nabi ni adalah utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membawa wahyu. Membawa wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ni manusia. Nabi kata, aku ni manusia. Ana basyarum mislukum. Cuma yang membezakan aku dengan kalangan manusia yang lain ni, Nabi ni Allah bagi dekat Nabi ni wahyu. Yang menjadi tanggungjawab kepada Nabi untuk menyampaikan risalah ini, ayat-ayat Al-Quran ini, wahyu ini kepada sekalian manusia. Kan? Walaupun apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak diterima oleh manusia. Baik, jadi kesimpulan dia, Utbah telah gagal lah, ya, dalam perundingan itu. Bila Rasulullah dah baca ayat-ayat Al-Quran ni tadi, akhirnya Utbah balik dalam keadaan tidak berjaya. Tidak berjaya ajak Nabi untuk menerima tawaran-tawaran, ya, yang dikemukakan kepada Nabi. Kan? Utbah balik, kemudian satu lagi peristiwa yang agak pelik berlaku kepada Utbah bin Rabi'ah bila dia jumpa dengan sahabat-sahabat dia, tuan-tuan. Sahabat-sahabat dia tak sabar-sabar ni menunggu keputusan apakah yang akan diperkatakan oleh Utbah selepas pulang daripada bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenyataan yang dikeluarkan oleh Utbah ini berlawanan, kan? Berlawanan dengan apa yang mereka harapkan. Apa kata Utbah bila dia berjumpa dengan kawan-kawan dia? Sesungguhnya aku belum pernah dengar lagi
sesuatu seperti mana yang aku dengar hari ni. Wah, dia cakap dekat kawan-kawan dia, ayat Al-Quran yang Nabi baca pada dia tu, Nabi Utbah tak pernah dengar pun lagi. Kan? Hebat betul lah ayat ni tadi. Sebab kata Utbah, dia bukan syair. Kalau syair aku tahu. Kan? Macam mana syair, macam mana gaya bahasa syair itu aku tahu. Dia bukan jampi. Utbah tahu. Kalau jampi dia tahu ayat macam mana nak guna. Jadi Al-Quran tadi tu bukan jampi. Bukan seloka. Bukan sihir. Dan bukan gurindam bairawan. Kan? Jadi dia nak sebut Al-Quran yang Nabi baca tu tadi, dia tak pernah dengar hebat betul bahasa dia. Kan? Tidak boleh ditandingi oleh bahasa-bahasa dalam syair, bahasa-bahasa dalam seloka, gurindam dan sebagainya. Wahai kaum Quraisy, dia kata pada kawan-kawan dia, dengarlah cakap aku ini. Berilah peluang kepada Muhammad. Biarkanlah dengan usahanya itu. Dia suruh kawan-kawan dia, janganlah kacau apa yang dilakukan oleh Muhammad itu. Biarkanlah dia. Dia nak dakwah, biarkan je lah. Jangan kita sekat, janganlah kita kacau. Dan janganlah kita ganggu. Ni nasihat Utbah kepada kawan-kawan dia selepas balik berunding dengan Nabi SAW. Okay? Jadi berlain kan. Patutnya bawa berita yang menggembirakan. Ini sebaliknya, ajak pula kawan-kawan dia, dah lah, janganlah kacau apa yang dilakukan oleh Muhammad, janganlah kisah ke dia. Kan? Kenapa? Demi Tuhan, sesungguhnya apa yang aku dengar tadi adalah suatu berita yang teristimewa, kata Utbah. Kan? Andai kata apa yang digambarkan oleh Muhammad terhempap ke atas kamu, maka tidak ada orang lain yang boleh selamatkan kamu kecuali Muhammad. Andai kata Muhammad boleh menonjol diri di kalangan bangsa Arab, maka percayalah bahawa kekuasaan kamu dan kemegahannya adalah kemegahan kamu juga. Kalau dia akhirnya menjadi ketua, kan, tak apalah. Dia juga akan membawa kebanggaan kepada bangsa kita sebab dia bukan orang lain, kata Utbah bin Rabi'ah kepada kawan-kawannya. Jawab kawan dia, demi sesungguhnya engkau pun telah terpedaya oleh Muhammad dengan kelancaran lidahnya. Tetapi kawan-kawan dia tak terimalah nasihat daripada Utbah bin Rabi'ah. Walaupun Utbah bin Rabi'ah itu terkenal di kalangan mereka sebagai seorang yang sangat pandai berbicara, pandai dalam berunding. Tapi bila Utbah balik selepas jumpa dengan Rasulullah SAW memberi nasihat kepada mereka, mereka pun tak mau pakai. Tak mau terima pandangan daripada orang yang selama ni dia sanjung sebagai orang yang pandai berbicara, pandai dalam ilmu berunding, kan? Tak pernah gagal. Kalau sekiranya Utbah bin Rabi'ah yang mengetuai rundingan, tak pernah gagal. Tetapi kali ini nampaknya pada mereka Utbah sendiri telah gagal, kan, untuk mengajak Nabi kita masuk dalam tim mereka, menyertai kumpulan mereka. Ataupun kalau tak masuk dalam kumpulan mereka, berhenti daripada buat kerja dakwah ni. Kan? Jadi dia kata, kamu pun semacam juga macam orang lain. Kan? Bila jumpa dengan Muhammad, memang dah terkena jugalah sihir tu. Apa yang aku katakan tadi. Jadi walaupun Utbah ni dah bagi nasihat kepada kawan-kawannya, tetapi kawan-kawannya tidak mau menerima nasihat itu, dia tak boleh buat apa-apa, melainkan dia boleh cakap kepada kawan-kawan dia, apa yang aku katakan tadi adalah pendapat aku tentang Muhammad. Kalau kamu tak nak ikut, terserahlah kepada kamu. Macam tu tuan-tuan. Kan? Ni salah satu, maknanya bila orang bukan Islam, bila dia jumpa betul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nampak kebenaran yang sebenarnya macam mana, kan? Bukan sebelum ni hanya dengar khabar daripada orang lain cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawa mesej dakwah, kan? Jadi bila dengar cerita daripada third party ni, orang-orang perantaraan ni, kalau dia bawa cerita dalam keadaan dia tak suka kepada Nabi, maka kesan dia
orang yang dengar cerita ni pun akan jadi tak suka juga. Tapi apabila jumpa dengan jumpa sendiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru tahu cerita yang sebenarnya macam mana. Dan inilah yang berlaku kepada Utbah bin Rabi'ah. Kan, balik jumpa Nabi, kan? Bila bersama dengan kawan-kawan dia, bagi nasihat kepada kawan-kawan dia, tak payahlah kacau Rasulullah. Biarlah dia buat kerja dakwah tu. Kan? Kalau akhirnya dia jadi ketua pun, kita juga yang akan berbangga, kan? Dia akan menonjolkan bangsa kita. Itu pandangan Utbah bin Rabi'ah. Dia sebut kepada kawan-kawan dia. Kalau kawan-kawan dia tak mau nak terima, itu terserahlah. Jadi itulah tuan-tuan sekadar yang dapat kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.